Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam modul yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan page post engagement. So dalam modul ini saya akan terangkan langkah demi langkah macam mana kita nak buat page post engagement, yang mana kita buat satu post yang khas untuk menggalakkan interaksi. Itu yang dipanggil engagement. So bila mana kita kata engagement, ianya adalah tindakan daripada fan kita, sama ada like, komen atau share. So jadi dalam modul tutorial ini kita akan terangkan macam mana kita nak hasilkan post yang boleh menggalakkan mereka berinteraksi dengan kita. Sekaligus sebenarnya kita boleh buat post yang boleh membawa kepada menukarkan fan kita daripada menjadi prospek kepada fan yang boleh menjadi buyer. Kita menukar daripada prospek kepada buyer untuk produk kita. Jadi dalam modul ini saya akan ambil contoh untuk page My Kalam for Kids. Okey, yang mana produk My Kalam for Kids ini menyasarkan ianya adalah sebuah produk educational khas untuk kanak-kanak, tapi sasarannya pastilah adalah audiensnya adalah golongan parents, ibu bapa. Okey, jadi saya akan terangkan langkah demi langkah macam mana kita nak buat page post engagement ini. Okey, jadi yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan perlulah masuk ke page anda masing-masing. So dalam kes ini, contoh ini saya akan ambil contoh My Kalam for Kids. Jadi langkah pertama adalah kita perlu menghasilkan post itu sendiri. So kita perlu pergi ke bahagian komen ini, write something. Okay, so dalam page post engagement ini anda boleh buat dalam pelbagai bentuk, sama ada dalam bentuk copywriting sahaja ataupun single foto, iaitu satu gambar saja, atau juga boleh buat dalam bentuk banyak gambar. Anda boleh upload pelbagai jenis gambar dalam satu post, ataupun anda boleh gunakan album, teknik album. Okey, jadi saya akan ambil contoh satu saja, iaitu kita gunakan upload foto yang banyak. Okey, so di bahagian ini pertama sekali anda perlu masukkan copywriting. Okey, copywriting terlebih dahulu. Okey, so saya dah siapkan ada satu copywriting khas untuk ini, My Kalam for Kids. So kita copy dan kita pastekan di sini. Okey, jadi ini adalah contoh copywriting yang saya dah buat khas untuk My Kalam for Kids. Okey, right. So saya akan terangkan serba sedikit tentang copywriting ini. Yang pertama sekali, seperti biasalah, perlu yang terbaik kita memerlukan copywriting yang ada headline. So dalam kes ini saya menggunakan teknik copywriting headline. Itu adalah teknik writing berbentuk soalan masalah, bertanyakan soalan berkenaan dengan masalah. Jadi disokong pula dengan ayat intro berkaitan dengan testimoni daripada customer. Okey, ini adalah contoh salah satu daripada testimoni customer My Kalam for Kids. So in headline, pergi kepada intro, dan seterusnya. Kalau anda ada banyak testimoni, anda boleh kumpulkan dan buat satu link khas yang menuju kepada album tersebut. So bila mana customer prospek anda membaca, dia akan lepas baca testimoni, dia lepas daripada baca intro, dia akan pergi kepada bahagian testimoni. So di bahagian testimoni mereka akan dapat lihat lebih banyak lagi testimoni daripada customer-customer sebelum ini. Ini sekaligus membina social proof ataupun membina lebih banyak keyakinan kepada prospek untuk membeli. Okey, kemudian tak lama lepas tu anda letakkan pula call to action. So anda boleh lihat di sini di bahagian bawah ni adalah 3 baris call to action, saya panggil CTA, yang menuju kepada WhatsApp saja. Dalam kes ni saya hanya menggunakan teknik WhatsApp saja. Okey, tujuan dia kita gunakan letakkan call to action ni awal-awal supaya mereka boleh lihat, boleh bertindak dengan cepat. Okey, bila dia katakan dia dah yakin,
dia boleh nampak, oh call to action guna bertindak tadi ada kat atas tadi. Akan terus scroll di atas dan akan nampak ayat arahan untuk WhatsApp. Okey. So selepas daripada itu kita gunakan pengenalan tentang produk. Kita gunakan teknik FAB yang mana kita akan terangkan FAB iaitu features, advantage dan juga benefit. Okey. Alright. Okey. Saya ingin memberikan satu lagi tips tambahan untuk menampakkan copywriting kita lebih kemas dan cantik. Kita buatkan dalam bentuk point-point. Okey. Jadi terangkan sedikit, jangan bercerita terlalu panjang dalam copywriting, tapi lebih kepada point, direct to the point, tapi dalam ayat yang lebih catchy, yang lebih yang boleh direct hit kepada jiwa prospek tersebut. Okey. Jadi nampak saya di sini adalah tujuannya adalah untuk letakkan simbol-simbol yang lebih menarik untuk diletakkan dalam copywriting. Okey. So simbol apa yang boleh kita letakkan di bahagian point-point ini? So tuan-tuan dan puan boleh buka kepada website fsymbols.com, fsymbols.com, yang mana dekat sini akan ada banyak jenis simbol yang tuan-tuan dan puan boleh copy dan paste di komen Facebook tersebut. Okey, contohlah saya ambil gambar ini. Okey, gambar right dan copy. Okey, copy. Okey, dan kalau yang bawah-bawah ni tuan-tuan perempuan boleh just klik saja. Contoh yang ni boleh klik terus, ia sudah pun copy. Okey, kita pergi balik kepada bahagian ni dan kita pastekan di bahagian copywriting kita ini tadi. Nampak? Okey, dan seterusnya kita boleh buat juga, kita boleh gunakan simbol-simbol lain yang ada dalam fsymbol.com yang kita masukkan dan ganti. Dan seperti biasa di akhirnya kita perlu meletakkan harga. So cara yang terbaik untuk letakkan harga, dan secara ringkasnya kita boleh gunakan teknik kita potong harga, iaitu kita nyatakan dulu harga sebenar My Kallang 4Kids RM340, tapi khas untuk puan kita berikan diskaun RM50. So kita adalah harga yang dijual pada hari ini adalah RM290 sahaja. So kita letakkan offer di situ. Okey. Dan offer-offer lain, bonus-bonus lain. Okey, kemudian siap bahagian copywriting. Itu secara ringkas tentang copywriting. So macam mana kita nak masukkan gambar pula? Okey, so untuk masukkan gambar, klik pada bahagian add photos. Okey. Okey, kemudian cari di bahagian okey. Dia My Kallang 4Kids, gambar-gambar. Okey. Kemudian kita pilihlah gambar-gambar yang kita mahu upload di dalam copywriting tadi. Okey. Uploadkan testimoni. Okey. Dan kita open. Kita biarkan. Okey, dan kemudian kita tekan klik pada publish. Dah siap, dah cantik, anda dapat berpuas hati, dan klik pada publish. Okey. Okey. So inilah dia copywriting yang telah kita buat. Okey, jadi sekarang kita sudah pun siap post untuk engagement. So langkah seterusnya adalah macam mana kita nak buat iklan untuk page post engagement ini. Okey, jadi klik di bahagian atas kanan ini dan pergi ke bahagian manage ads. Pilih akaun anda. Kemudian create
Okey, ini adalah paparan Facebook Ads Manager anda. Jadi untuk kita buat iklan untuk page post engagement, boleh create campaign. Okey, ataupun cara yang lebih mudah dan lebih cepat adalah anda boleh klik pada kelas atas ni dan terus create ads. Okey, boleh terus create ads. So paparan ini akan keluar dan pilih pada boost your post. Okey, masukkan page yang kita dah buat post engagement tadi, pilih my column, kemudian okey, pilih yang ni dan tekan continue. Jadi anda boleh mulakan dengan namakan kempen untuk iklan anda ini. Jadi anda boleh namakan ikut kesesuaian dan kemudahan anda untuk anda monitor pada kemudian hari nantilah. So dalam kes ini saya katalah saya letakkan My Colorful Kit Post Engagement. So kalau kita ikut by bulan, kita bolehlah letak bulan September contoh. Okey, ini contoh untuk kempen. Okey, terusnya kita ke bawah. Okey, custom audience, kita akan pergi satu demi satu. Okey, custom audience ini adalah ruang untuk anda masukkan audience yang telah anda savekan terlebih dahulu sebelum ni. Okey, mungkin yang anda ada gunakan website custom audience ataupun lookalike audience. Ini yang mana kalau anda ada save custom audience ini, anda boleh terus gunakan dan letakkan di sini. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan jika anda tidak menggunakan custom audience. Okey, so pada bahagian location, anda boleh biarkan jika anda menyasarkan produk ini untuk semua orang yang ada di Malaysia. So anda boleh kekalkan all Malaysia. Tapi katalah anda ingin mahukan spesifik kepada satu-satu kawasan saja. Contoh, kita ambil, saya ingin menyasarkan produk ini untuk mereka yang berada di sekitar Shah Alam sahaja. Contoh, okey, Shah Alam. So kita type Shah Alam dan kita pilih Shah Alam Selangor. Okey, kalau anda ingin mahukan Johor Bahru, pilih Johor Bahru. Contoh, sama ada anda boleh pilih untuk Johor Bahru dan sebagainya, bergantung kepada sasaran audien anda. Anda ingin mahukan iklan ini keluar pada orang-orang yang berada di mana? Adakah seluruh Malaysia? Adakah di Selangor saja, di Shah Alam saja, ataupun di Pulau Pinang dan sebagainya? Bergantung pada tujuan iklan anda itu hendak disasarkan. Okey, seterusnya di bahagian umur, kita boleh memilih audien kita bergantung pada umur mereka. So sebenarnya di bahagian ini adalah kita panggil sebagai demografi. Di bahagian permulaan iklan ini adalah dipanggil demografi, yang mana kita boleh menyasarkan customer kita, menyasarkan audien kita berdasarkan demografi, sama ada dari segi location, lokasi mereka tinggal, lokasi mereka bekerja, umur mereka, jantina, bahasa yang mereka gunakan, minat mereka dan sebagainya. Okey, jadi saya cadangkan pada tuan-tuan dan puan-puan, sebelum mulakan buat kempen ataupun buat iklan untuk page post engagement ini, sebaiknya tuan-tuan puan-puan memahami dan mengenal pasti siapakah sasaran audien yang ingin anda iklan ini ditujukan. Okey, so dalam kes My Colorful Kit,
saya menyasarkan kepada golongan ibu bapa, golongan ibu sahaja yang berumur di antara 24 tahun sehingga 35 tahun sahaja. Okey, kita ambil 35 tahun. So, woman. Saya menyasarkan kepada golongan wanita, iaitu golongan ibu sahaja. Golongan ibu sahaja yang berumur di antara 24-35 tahun, kerana mereka inilah yang saya rasakan mempunyai anak-anak kecil yang berumur di antara 2 hingga 6 tahun. Okey, jadi untuk makluman, My Kalam for Kids ini adalah produk yang sangat sesuai untuk anak-anak yang berumur 2 hingga 6 tahun. Jadi sebab itu saya memilih golongan ibu yang berumur di antara 24 ke 35 tahun sahaja. Okey, di bahagian language, anda boleh letakkan language yang ataupun bahasa-bahasa yang mungkin anda sasarkan. Contoh, jika anda ingin menyasarkan kepada golongan yang mereka yang berbangsa Melayu, boleh pilih pada Malay. Jika anda ingin mereka yang berbahasa Cina, boleh bahasa Chinese dan sebagainya. Tapi untuk general, saya biarkan ini kosong. Okey, seterusnya di bahagian more demographic, anda boleh pilih untuk biarkan saja demografik ini kosong, maksudnya tidak pilih apa-apa demografik di sini, atau anda boleh spesifikkan lagi sasaran audien anda dengan memilih demografik. Contohnya, saya memilih relationship status, married. Sebab saya memilih mereka yang berstatus ibu, yang mana maksudnya dia sudah berkahwin lah. Kalau saya memilih single, agak kurang tepat sasaran iklan ini. Jadi yang terbaik adalah saya memilih married, woman yang married. Dan seterusnya saya tambah lagi satu, iaitu education level. Tujuan saya memilih education level ini, yang mana saya ingin memilih sekurang-kurangnya dia ada level pendidikannya adalah college grade. Sebab kebiasaannya, tidak semua, tapi kebiasaannya mereka yang ada sekurang-kurangnya kelulusan college grade ini adalah mereka yang mempunyai pendapatan yang agak baik. Jadi untuk makluman, harga untuk My Kalam for Kids ni agak mahal. Jadi saya menyatakan mereka yang mempunyai pendapatan yang agak baik, supaya mereka dikategorikan sebagai mampu untuk membeli produk ini. Satu lagi tujuannya adalah college grade ini mentaliti mereka, kebiasaannya. Saya tak kata semua, tapi kebanyakannya mereka yang daripada kelulusan college grade ini mempunyai mentaliti yang lebih terbuka untuk menerima benda yang baru. Sebab My Kalam for Kids ini adalah something yang baru in term of pendidikan, education toys, education tools untuk anak-anak. Jadi saya pilih college grade. Jadi anda sebenarnya boleh pilih lagi ikut demografi yang anda mahukan, bergantung kepada sasaran audien anda. Okey. Seterusnya di bahagian interest, anda boleh pilih bahagian interest yang telah dicadangkan, atau anda boleh pilih berdasarkan interest yang anda mahukan. Contoh, manakala ini produk My Kalam for Kids, produk education, produk yang ada nilai-nilai Islamik, jadi saya bercadang untuk menggunakan interest yang berkaitan dengan Islamik. Contoh, saya ambil ustaz ataupun ustazah yang famous. Contoh, Ustaz Azhar Idrus. Okey. Untuk permulaan, jika anda baru lagi belajar tentang page post engagement, anda boleh pilih satu saja interest dahulu. Okey. Jadi kita, sebab tujuan dia bila kita gunakan satu ad set untuk satu interest, satu iklan untuk satu interest, jadi kita boleh monitor. Di kemudian nanti bila kita dah siap, nanti kita boleh monitor, okey, ad set satu kita menggunakan interest Azhar Idrus, seterusnya ad set yang kedua kita menggunakan Ustaz Kazim Elias dan sebagainya. Okey, jadi kita boleh gunakan, kita boleh monitor iklan mana yang berkualiti. Jadi dalam kes ini, katalah kita ambil satu ad set sahaja, dan sebenarnya tidak ada masalah jika anda ingin gunakan dua ataupun lebih ad set. Okey, jadi sekarang ini untuk kes ini saya hanya menggunakan satu ad set saja,
behavior anda boleh abaikan dulu sebab kita memang tidak pakai lagi function ini. Seterusnya kita ke bahagian connection. Di bahagian connection, anda di bahagian Facebook page ini, anda boleh pilih sama ada untuk menyasarkan iklan ini kepada people who like your page, atau dengan kata mudahnya fan anda sendiri. Jadi anda boleh sasarkan iklan ini untuk keluar di paparan Facebook news feed fan anda sahaja, ataupun friends of people who like your page, rakan-rakan fan anda, ataupun anda juga boleh sasarkan kepada mereka yang belum pernah lagi menjadi fan page anda. Okey, bergantung pada anda. Adakah anda ingin buat, kalau biasanya iklan untuk promosi sebaiknya menyasarkan kepada fan anda, so people who like your page. Tapi untuk iklan produk page post engagement, biasanya kita akan gunakan exclude people who like your page, ataupun kata mudah mereka yang belum menjadi fan anda lagi. So saya pilih exclude people who like your page. Right, selesai di bahagian demografi. So kita pergi pula ke bahagian bajet. Sebelum tu anda boleh lihat di sini potential reach. Potential reach adalah untuk demografi yang telah saya pilih tadi adalah sebanyak 50,000 orang. Jadi saranan saya, potential reach yang anda pilih seharusnya adalah di antara 50,000 ke 100,000 ataupun ke 500,000 pun tak ada masalah. So sebaiknya sekurang-kurangnya 50,000. Sebabnya kita mahukan iklan kita ini dicapai ataupun keluar kepada sebanyak mungkin yang boleh. Bila mana iklan kita itu tidak keluar ataupun potential reach kita itu rendah, bermakna sasaran kita pun akan rendah. Jadi menyebabkan kita punya iklan pun tidak boleh bergerak dengan laju. Bila mana potential reach kita rendah, bajet kita pun rendah, so iklan kita ini tidak boleh pergi jauh. Jadi sebaiknya, the best is anda gunakan sekurang-kurangnya 50,000 orang potential reach. Okey, terusnya kita pergi kepada bahagian budgeting pula. Di bahagian budgeting, anda boleh pilih sama ada anda menggunakan daily budget ataupun lifetime budget. So biasanya untuk permulaan saya cadangkan anda gunakan daily budget sahaja, dan anda boleh mulakan dengan kos serendah RM5 sahaja, tidak ada masalah, RM5 sahaja. Okey, jika anda ada bajet lebih, anda boleh up lagi bajet ni dan seterusnya. Tapi untuk permulaan, untuk kita menilai kualiti iklan kita tu, kita boleh mulakan dengan RM5 sahaja. Okey, di bahagian schedule ada dua pilihan, sama ada anda run my ad continuously. Kalau anda pilih pilihan yang pertama ini, iklan anda akan automatik berjalan secara bila once di approve saja, iklan ini akan berjalan terus. Tapi kata kalau anda ingin iklan ini jalankan pada masa yang lain, contohnya anda mahu iklan ini berjalan pada pukul 8 pagi esoknya, contoh malam ni anda dah siap-siap setting iklan apa semua, tapi sebabkan anda nak tidur, anda rasakan iklan tu tak berbaloi kalau jalan waktu anda tidur, anda boleh setkan pukul berapa untuk iklan itu mula berjalan dan bila masanya iklan itu akan berakhir. So ini bergantung kepada strategi anda untuk menjalankan iklan ini. So jadi sekarang ni saya pilih run my ad continuously starting today. Seterusnya di bahagian post engagement, optimize for, ada 4 kriteria. Yang pertamanya adalah post engagement. Apa itu post engagement? Jadi biasanya kita akan pilih post engagement ini untuk mendapatkan result yang terbaik. Okey, okey. Dengan menggunakan function post engagement ini, Facebook tu sendiri yang akan tetapkan nilai bid secara automatik untuk setiap 1000 impression.
Jadi dengan kata lainnya, kita menyerahkan Facebook untuk meletakkan harga kepada iklan kita. Okey, jadi kita serahkan pada Facebook untuk menilai dan menjalankan iklan kita tu bergantung pada harga yang mereka cadangkan. Yang kedua adalah daily unique reach. Daily unique reach ni maksudnya Facebook dia akan keluarkan ads kepada seberapa banyak audien yang kita sasarkan. Kemudian charge tu akan dikenakan berdasarkan kepada impression, bukannya action daripada audien. Maksudnya di sini Facebook dia akan memaparkan iklan kita ni kepada sebanyak mungkin sasaran yang telah kita tetapkan tadi. Contoh 50,000, dia akan cuba mencapai 50,000 tu. Tapi iklan kita tu akan dibayar kepada bilangan sasaran yang telah tu. Jadi tapi bukan pada action. Action maksudnya jumlah like, komen dan share. Jadi sebenarnya agak kurang sesuai, kurang dicadangkanlah untuk anda menggunakan daily unique reach ni. Seterusnya di bahagian impression. Impression maksudnya kita yang tetapkan nilai untuk impression tersebut. Okey. Dan seterusnya pada bahagian clicks. Clicks bermaksud kita boleh pilih untuk meletakkan harga yang akan di-charge pada kita untuk setiap klik, setiap jumlah orang yang klik pada iklan kita. Contohnya kita setkan iklan kita tu 10 sen untuk setiap klik. So kalau ada 10 orang yang klik iklan kita tu, bermakna kita di-charge sebanyak RM1. So untuk permulaan, untuk memastikan kita mendapat iklan yang terbaik, untuk permulaan sebaiknya kita gunakan post engagement. Okey, kita gunakan post engagement saja. Right. So pricing kita kekalkan kepada get the most engagement at the best price. Dan seterusnya kita teruskan ke bahagian bawah, ad scheduling kita biarkan, delivery type pun kita biarkan kepada seadanya. Kemudian di bahagian ad set ni kita boleh namakan ikut kesesuaian kita untuk remember ataupun remind kita tentang apa iklan yang telah kita sasarkan. Contoh, kalau tadi interest kita menyasarkan kepada mereka yang berada di Shah Alam dan interest mereka adalah Ustaz Azhar Idros AI, katalah saya macam tu. So ini untuk memudahkan anda untuk monitor balik iklan anda. Okey, oh iklan ni tak bagus. Okey, rupanya yang ni guna interest Azhar Idros. Okey, tukar lain. Contoh, itu untuk memudahkan anda. So anda namakan saja, tak kisah. Okey, sekarang untuk di bahagian akhir untuk menyiapkan iklan anda ini, anda akan dapati bahawa ada terdapat 3 placement untuk iklan anda ini keluar, iaitu yang pertama desktop, kedua mobile, okey, mobile, dan seterusnya yang terakhir adalah desktop right column. Okey, anda boleh lihat, anda boleh preview macam mana rupa iklan anda ini bila dipaparkan di iklan anda nanti. Jadi untuk page post engagement, saya cadangkan anda remove desktop newsfeed dan juga desktop right column. Fokus pada mobile newsfeed sahaja. Sebab mobile newsfeed boleh menghasilkan respon yang lebih tinggi dan menghasilkan kos yang lebih rendah. Biasanya berdasarkan pengalaman, memang itulah yang terbaik untuk menghasilkan result yang terbaik dari segi page post engagement. Okey, dan seterusnya last sekali anda perlu klik pada review order dahulu. Kan, anda boleh namakan iklan anda ini. Contoh, anda boleh kekalkan nama Shah Alam AI. Okey, anda boleh sembak balik kriteria-kriteria audien, campaign dan sebagainya, dan jika anda sudah bersetuju, barulah anda klik pada place order. Nah, jadi sekarang iklan anda sudah pun siap dan anda selepas ini hanya perlu tunggu sama ada biasanya dalam masa beberapa jam, tapi kadang-kadang boleh memakan masa sehingga 24 jam bergantung pada iklan, tapi biasanya kita tunggu saja beberapa jam dan kita boleh klik continue dan tunggu sehingga iklan anda itu approve. Tapi jika anda mahu buat iklan yang lebih kurang sama dengan cuma ada beberapa perubahan, anda hanya perlu klik pada create similar ad. Jadi itu sahaja yang perlu anda lakukan. Jadi sampai di sini saja untuk tutorial tentang cara membuat page post engagement.
Jadi kita akan bertemu untuk modul yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi sekarang kita sudah pun masuk ke dalam modul yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan page post engagement. So dalam modul ini saya akan terangkan langkah demi langkah macam mana kita nak buat page post engagement, yang mana kita buat satu post yang khas untuk menggalakkan interaksi. Itu yang dipanggil engagement. So bila mana kita kata engagement, ianya adalah tindakan daripada fan kita, sama ada like, komen atau share. So jadi dalam modul tutorial ini kita akan terangkan macam mana kita nak hasilkan post yang boleh menggalakkan mereka berinteraksi dengan kita. Sekaligus sebenarnya kita boleh buat post yang boleh membawa kepada menukarkan fan kita daripada menjadi prospek kepada fan yang boleh menjadi buyer. Kita menukar daripada prospek kepada buyer untuk produk kita. Jadi dalam modul ini saya akan ambil contoh untuk page My Kalam for Kids. Okey, yang mana produk My Kalam for Kids ini menyasarkan ianya adalah sebuah produk educational khas untuk kanak-kanak, tapi sasarannya pastilah adalah audiensnya adalah golongan parents, ibu bapa. Okey, jadi saya akan terangkan langkah demi langkah macam mana kita nak buat page post engagement ini. Okey, jadi yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan perlulah masuk ke page anda masing-masing. So dalam kes ini, contoh ini saya akan ambil contoh My Kalam for Kids. Jadi langkah pertama adalah kita perlu menghasilkan post itu sendiri. So kita perlu pergi ke bahagian komen ini, write something. Okay, so dalam page post engagement ini anda boleh buat dalam pelbagai bentuk, sama ada dalam bentuk copywriting sahaja ataupun single foto, iaitu satu gambar saja, atau juga boleh buat dalam bentuk banyak gambar. Anda boleh upload pelbagai jenis gambar dalam satu post, ataupun anda boleh gunakan album, teknik album. Okey, jadi saya akan ambil contoh satu saja, iaitu kita gunakan upload foto yang banyak. Okey, so di bahagian ini pertama sekali anda perlu masukkan copywriting. Okey, copywriting terlebih dahulu. Okey, so saya dah siapkan ada satu copywriting khas untuk ini, My Kalam for Kids. So kita copy dan kita pastekan di sini. Okey, jadi ini adalah contoh copywriting yang saya dah buat khas untuk My Kalam for Kids. Okey, right. So saya akan terangkan serba sedikit tentang copywriting ini. Yang pertama sekali, seperti biasalah, perlu yang terbaik kita memerlukan copywriting yang ada headline. So dalam kes ini saya menggunakan teknik copywriting headline. Itu adalah teknik writing berbentuk soalan masalah, bertanyakan soalan berkenaan dengan masalah. Jadi disokong pula dengan ayat intro berkaitan dengan testimoni daripada customer. Okey, ini adalah contoh salah satu daripada testimoni customer My Kalam for Kids. So in headline, pergi kepada intro, dan seterusnya. Kalau anda ada banyak testimoni, anda boleh kumpulkan dan buat satu link khas yang menuju kepada album tersebut. So bila mana customer, prospek anda membaca, dia akan lepas baca testimoni, dia lepas daripada baca intro, dia akan pergi kepada bahagian testimoni. So di bahagian testimoni mereka akan dapat lihat lebih banyak lagi testimoni daripada customer-customer sebelum ini. Ini sekaligus membina social proof ataupun membina lebih banyak keyakinan kepada prospek untuk membeli. Okey, kemudian tak lama lepas tu anda letakkan pula call to action. So anda boleh lihat di sini di bahagian bawah ni adalah 3 baris call to action, saya panggil CTA, yang menuju kepada WhatsApp saja. Dalam kes ni saya hanya menggunakan teknik WhatsApp saja. Okey,
tujuan dia kita gunakan letakkan call to action ni awal-awal supaya mereka boleh lihat, boleh bertindak dengan cepat. Okey, bila dia katakan dia dah yakin, dia boleh nampak call to action guna bertindak tadi ada kat atas tadi. Dia akan terus scroll di atas dan akan nampak ayat arahan untuk WhatsApp. Okey. So, selepas daripada itu kita gunakan pengenalan tentang produk. Kita gunakan teknik FAB yang mana kita akan terangkan FAB iaitu features, advantage dan juga benefit. Okey. Alright. Okey. Saya ingin memberikan satu lagi tips tambahan untuk menampakkan copywriting kita lebih kemas dan cantik. Kita buatkan dalam bentuk point-point. Okey. Jadi terangkan sedikit, jangan bercerita terlalu panjang dalam copywriting, tapi lebih kepada point, direct to the point, tapi dalam ayat yang lebih catchy, yang lebih yang boleh direct hit kepada jiwa prospek tersebut. Okey. Jadi nampak saya di sini adalah tujuannya adalah untuk letakkan simbol-simbol yang lebih menarik untuk diletakkan dalam copywriting. Okey. So simbol apa yang boleh kita letakkan di bahagian point-point ini? So tuan-tuan dan puan boleh buka kepada website fsymbols.com, fsymbols.com, yang mana dekat sini akan ada banyak jenis simbol yang tuan-tuan dan puan boleh copy dan paste di komen Facebook tersebut. Okey, contohlah saya ambil gambar ini. Okey, gambar right dan copy. Okey, copy. Okey, dan kalau yang bawah-bawah ni tuan-tuan perempuan boleh just klik saja. Contoh yang ni boleh klik terus, ia sudah pun copy. Okey, kita pergi balik kepada bahagian ni dan kita pastekan di bahagian copywriting kita ini tadi. Nampak? Okey, dan seterusnya kita boleh buat juga, kita boleh gunakan simbol-simbol lain yang ada dalam fsymbol.com yang kita masukkan dan ganti. Dan seperti biasa di akhirnya kita perlu meletakkan harga. So cara yang terbaik untuk letakkan harga, dan secara ringkasnya kita boleh gunakan teknik kita potong harga, iaitu kita nyatakan dulu harga sebenar My Kallang 4Kids RM340, tapi khas untuk puan kita berikan diskaun RM50. So kita adalah harga yang dijual pada hari ini adalah RM290 sahaja. So kita letakkan offer di situ. Okey. Dan offer-offer lain, bonus-bonus lain. Okey. Kemudian siap bahagian copywriting. Itu secara ringkas tentang copywriting. So macam mana kita nak masukkan gambar pula? Okey, so untuk masukkan gambar, klik pada bahagian add photos. Okey. Okey, kemudian cari di bahagian okey. Dia My Kallang 4Kids, gambar-gambar. Okey. Kemudian kita pilihlah gambar-gambar yang kita mahu upload di dalam copywriting tadi. Okey. Uploadkan testimoni. Okey. Dan kita open. Kita biarkan. Okey, dan kemudian kita tekan klik pada publish. Dah siap, dah cantik, anda dah berpuas hati, dan klik pada publish. Okey. Okey. So inilah dia copywriting yang telah kita buat. Okey, jadi sekarang kita sudah pun siap post untuk engagement. So langkah seterusnya adalah macam mana kita nak buat iklan untuk page post engagement ini. Okey, jadi klik di bahagian atas kanan ini dan pergi ke bahagian manage ads. Pilih akaun anda.
kemudian create. Okey, ini adalah paparan Facebook Ads Manager anda. Jadi untuk kita buat iklan untuk page post engagement, boleh create campaign. Okey, ataupun cara yang lebih mudah dan lebih cepat adalah anda boleh klik pada kelas atas ni dan terus create ads. Okey, boleh terus create ads. So paparan ini akan keluar dan pilih pada boost your post. Okey, masukkan page yang kita dah buat post engagement tadi, pilih my kalam, kemudian okey, pilih yang ni dan tekan continue. Jadi anda boleh mulakan dengan namakan kempen untuk iklan anda ini. Jadi anda boleh namakan ikut kesesuaian dan kemudahan anda untuk anda monitor pada kemudian hari nantilah. So dalam kes ini saya katalah saya letakkan My Colorful Kit Post Engagement. So kalau kita ikut by bulan, kita bolehlah letak bulan September contoh. Okey, ini contoh untuk kempen. Okey, terusnya kita ke bawah. Okey, custom audience, kita akan pergi satu demi satu. Okey, custom audience ini adalah ruang untuk anda masukkan audience yang telah anda savekan terlebih dahulu sebelum ni. Okey, mungkin yang anda ada gunakan website custom audience ataupun lookalike audience. Ini yang mana kalau anda ada save custom audience ini, anda boleh terus gunakan dan letakkan di sini. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan jika anda tidak menggunakan custom audience. Okey, so pada bahagian location, anda boleh biarkan jika anda menyasarkan produk ini untuk semua orang yang ada di Malaysia, so anda boleh kekalkan all Malaysia. Tapi katalah anda ingin mahukan spesifik kepada satu-satu kawasan saja. Contoh, kita ambil, saya ingin menyasarkan produk ini untuk mereka yang berada di sekitar Shah Alam sahaja, contoh. Okey, Shah Alam. So kita type Shah Alam dan kita pilih Shah Alam Selangor. Okey, kalau anda ingin mahukan Johor Bahru, pilih Johor Bahru, contoh. Sama ada anda boleh pilih untuk Johor Bahru dan sebagainya, bergantung kepada sasaran audien anda. Anda ingin mahukan iklan ini keluar pada orang-orang yang berada di mana? Adakah seluruh Malaysia? Adakah di Selangor sahaja, di Shah Alam sahaja, ataupun di Pulau Pinang dan sebagainya? Bergantung kepada tujuan iklan anda itu hendak disasarkan. Okey, seterusnya di bahagian umur, kita boleh memilih audien kita bergantung pada umur mereka. So sebenarnya di bahagian ini adalah kita panggil sebagai demografi. Di bahagian permulaan iklan ini adalah dipanggil demografi, yang mana kita boleh menyasarkan customer kita, menyasarkan audien kita berdasarkan demografi, sama ada dari segi location, lokasi mereka tinggal, lokasi mereka bekerja, umur mereka, jantina, bahasa yang mereka gunakan, minat mereka dan sebagainya. Okey, jadi saya cadangkan pada tuan-tuan dan puan-puan, sebelum mulakan buat kempen ataupun buat iklan untuk page post engagement ini, sebaiknya tuan-tuan puan-puan memahami dan mengenal pasti siapakah sasaran audien yang ingin anda iklan ini ditujukan. Okey, so dalam kes My Kalam for Kid,
saya menyasarkan kepada golongan ibu bapa, golongan ibu sahaja yang berumur di antara 24 tahun sehingga 35 tahun sahaja. Okey, kita ambil 35 tahun. So, woman. Saya menyasarkan kepada golongan wanita, iaitu golongan ibu sahaja. Golongan ibu sahaja yang berumur di antara 24-35 tahun, kerana mereka inilah yang saya rasakan mempunyai anak-anak kecil yang berumur di antara 2 hingga 6 tahun. Okey, jadi untuk makluman, My Kalam for Kids ini adalah produk yang sangat sesuai untuk anak-anak yang berumur 2 hingga 6 tahun. Jadi sebab itu saya memilih golongan ibu yang berumur di antara 24 ke 35 tahun sahaja. Okey, di bahagian language, anda boleh letakkan language yang ataupun bahasa-bahasa yang mungkin anda sasarkan. Contoh, jika anda ingin menyasarkan kepada golongan yang mereka yang berbangsa Melayu, boleh pilih pada Malay. Jika anda ingin mereka yang berbahasa Cina, boleh bahasa Chinese dan sebagainya. Tapi untuk general, saya biarkan ianya kosong. Okey, seterusnya di bahagian more demographic, anda boleh pilih untuk biarkan saja demografik ini kosong, maksudnya tidak pilih apa-apa demografik di sini, atau anda boleh spesifikkan lagi sasaran audien anda dengan memilih demografik. Contohnya, saya memilih relationship status, married. Sebab saya memilih mereka yang berstatus ibu, yang mana maksudnya dia sudah berkahwin lah. Kalau saya memilih single, agak kurang tepat sasaran iklan ini. Jadi yang terbaik adalah saya memilih married, woman yang married. Dan seterusnya saya tambah lagi satu, iaitu education level. Tujuan saya memilih education level ini, yang mana saya ingin memilih sekurang-kurangnya dia ada level pendidikannya adalah college grade. Sebab kebiasaannya, tidak semua, tapi kebiasaannya mereka yang ada sekurang-kurangnya kelulusan college grade ni adalah mereka yang mempunyai pendapatan yang agak baik. Jadi untuk makluman, harga untuk My Kalam for Kids ni agak mahal. Jadi saya menyasarkan mereka yang mempunyai pendapatan yang agak baik, supaya mereka dikategorikan sebagai mampu untuk membeli produk ini. Satu lagi tujuannya adalah college grade ini mentaliti mereka, kebiasaannya. Saya tak kata semua, tapi kebanyakannya mereka yang daripada kelulusan college grade ini mempunyai mentaliti yang lebih terbuka untuk menerima benda yang baru. Sebab My Kalam for Kids ini adalah something yang baru in term of pendidikan, education toys, education tools untuk anak-anak. Jadi saya pilih college grade. Jadi anda sebenarnya boleh pilih lagi ikut demografi yang anda mahukan, bergantung kepada sasaran audien anda. Okey. Seterusnya di bahagian interest, anda boleh pilih bahagian interest yang telah dicadangkan, atau anda boleh pilih berdasarkan interest yang anda mahukan. Contoh, manakala ini produk My Kalam for Kids, produk education, produk yang ada nilai-nilai Islamik, jadi saya bercadang untuk menggunakan interest yang berkaitan dengan Islamik. Contoh, saya ambil ustaz ataupun ustazah yang famous. Contoh, Ustaz Azhar Idrus. Okey. Untuk permulaan, jika anda baru lagi belajar tentang page post engagement, anda boleh pilih satu saja interest dahulu. Okey. Jadi kita, sebab tujuan dia bila kita gunakan satu ad set untuk satu interest, satu iklan untuk satu interest, jadi kita boleh monitor. Di kemudian nanti bila kita dah siap, nanti kita boleh monitor, okey, ad set satu kita menggunakan interest Azhar Idrus. Seterusnya ad set yang kedua kita menggunakan Ustaz Kazim Ilyas dan sebagainya. Okey, jadi kita boleh gunakan kita boleh monitor iklan mana yang berkualiti. Jadi dalam kes ini, katalah kita ambil satu ad set sahaja, dan sebenarnya tidak ada masalah jika anda ingin gunakan dua ataupun lebih ad set. Okey, jadi sekarang ini untuk kes ini saya hanya gunakan satu ad set saja. Behavior anda boleh
abaikan dulu sebab kita memang tidak pakai lagi function ini. Seterusnya kita ke bahagian connection. Di bahagian connection, anda di bahagian Facebook page ini, anda boleh pilih sama ada untuk menyasarkan iklan ini kepada people who like your page, atau dengan kata mudahnya, fan anda sendiri. Jadi anda boleh sasarkan iklan ini untuk keluar di paparan Facebook newsfeed fan anda sahaja, ataupun friends of people who like your page, rakan-rakan yang rakan-rakan fan anda, ataupun anda juga boleh sasarkan kepada mereka yang belum pernah lagi menjadi fan page anda. Okey, bergantung pada anda. Adakah anda ingin buat, kalau biasanya iklan untuk promosi sebaiknya menyasarkan kepada fan anda, so people who like your page. Tapi untuk iklan produk page post engagement, biasanya kita akan gunakan exclude people who like your page, ataupun kata mudah, mereka yang belum menjadi fan anda lagi. So saya pilih exclude people who like your page. Right. Selesai di bahagian demografi, so kita pergi pula ke bahagian bajet. Oh, sebelum tu anda boleh lihat di sini potential reach. Potential reach adalah untuk demografi yang telah saya pilih tadi adalah sebanyak 50,000 orang. Jadi saranan saya, potential reach yang anda pilih seharusnya adalah di antara 50,000 ke 100,000 ataupun ke 500,000 pun tak ada masalah. So sebaiknya sekurang-kurangnya 50,000. Sebabnya kita mahukan iklan kita ini dicapai ataupun keluar kepada sebanyak mungkin yang boleh. Bila mana iklan kita itu tidak keluar ataupun potential reach kita itu rendah, bermakna sasaran kita pun akan rendah. Jadi menyebabkan kita punya iklan pun tidak boleh bergerak dengan laju. Bila mana potential reach kita rendah, bajet kita pun rendah, so iklan kita ini tidak boleh pergi jauh. Jadi sebaiknya, the best is anda gunakan sekurang-kurangnya 50,000 orang potential reach. Okey. Terusnya kita pergi kepada bahagian budgeting pula. Di bahagian budgeting, anda boleh pilih sama ada anda menggunakan daily budget ataupun lifetime budget. So biasanya untuk permulaan saya cadangkan anda gunakan daily budget sahaja, dan anda boleh mulakan dengan kos serendah RM5 sahaja, tidak ada masalah, RM5 sahaja. Okey, jika anda ada bajet lebih, anda boleh up lagi bajet ni dan seterusnya. Tapi untuk permulaan, untuk kita menilai kualiti iklan kita tu, kita boleh mulakan dengan RM5 sahaja. Okey, di bahagian schedule ada dua pilihan, sama ada anda run my ad continuously. Kalau anda pilih pilihan yang pertama ini, iklan anda akan automatik berjalan secara once di approve saja, iklan ini akan berjalan terus. Tapi kata kalau anda ingin iklan ini jalankan pada masa yang lain, contohnya anda mahu iklan ini berjalan pada pukul 8 pagi esoknya, contoh malam ni anda dah siap-siap setting iklan apa semua, tapi sebabkan anda nak tidur, anda rasakan iklan tu tak berbaloi kalau jalan waktu anda tidur, anda boleh setkan pukul berapa untuk iklan itu mula berjalan dan bila masanya iklan itu akan berakhir. So ini bergantung kepada strategi anda untuk menjalankan iklan ini. So jadi sekarang ni saya pilih run my ad continuously starting today. Seterusnya di bahagian post engagement, optimize for, ada 4 kriteria. Yang pertamanya adalah post engagement. Apa itu post engagement? Jadi biasanya kita akan pilih post engagement ini untuk mendapatkan result yang terbaik. Okey. Okey. Dengan menggunakan function post engagement ini, Facebook tu sendiri yang akan tetapkan nilai bid secara automatik untuk setiap 1000 impression. Jadi
dengan kata lainnya, kita menyerahkan Facebook untuk meletakkan harga kepada iklan kita. Okey, jadi kita serahkan pada Facebook untuk menilai dan menjalankan iklan kita tu bergantung pada harga yang mereka cadangkan. Yang kedua adalah daily unique reach. Daily unique reach ni maksudnya Facebook dia akan keluarkan ads kepada seberapa banyak audien yang kita sasarkan. Kemudian charge tu akan dikenakan berdasarkan kepada impression, bukannya action daripada audien. Maksudnya di sini Facebook dia akan memaparkan iklan kita ni kepada sebanyak mungkin sasaran yang telah kita tetapkan tadi. Contoh 50,000, dia akan cuba mencapai 50,000 tu. Tapi iklan kita tu akan dibayar kepada bilangan sasaran yang telah tu. Jadi tapi bukan pada action. Action maksudnya jumlah like, komen dan share. Jadi sebenarnya agak kurang sesuai, kurang dicadangkan lah untuk anda menggunakan daily unique reach ni. Seterusnya di bahagian impression. Impression maksudnya kita yang tetapkan nilai untuk impression tersebut. Okey. Dan seterusnya pada bahagian clicks. Clicks bermaksud kita boleh pilih untuk meletakkan harga yang akan di-charge pada kita untuk setiap klik, setiap jumlah orang yang klik pada iklan kita. Contohnya kita setkan iklan kita tu 10 sen untuk setiap klik. So kalau ada 10 orang yang klik iklan kita tu, bermakna kita di-charge sebanyak RM1. So untuk permulaan, untuk memastikan kita mendapat iklan yang terbaik, untuk permulaan sebaiknya kita gunakan post engagement. Okey, kita gunakan post engagement saja. Right. So pricing kita kekalkan kepada get the most engagement at the best price. Dan seterusnya kita teruskan ke bahagian bawah. Ad scheduling kita biarkan. Delivery type pun kita biarkan kepada seadanya. Kemudian di bahagian ad set ni kita boleh namakan ikut kesesuaian kita untuk remember ataupun remind kita tentang apa iklan yang telah kita sasarkan. Contoh, kalau tadi interest kita menyasarkan kepada mereka yang berada di Shah Alam dan interest mereka adalah Ustaz Azhar Idros AI, katalah saya macam tu. So ini untuk memudahkan anda untuk monitor balik iklan anda. Okey, oh iklan ni tak bagus. Okey, rupanya yang ni guna interest Azhar Idros. Okey, tukar lain. Contoh, itu untuk memudahkan anda. So anda namakan saja, tak kisah. Okey, sekarang untuk di bahagian akhir untuk menyiapkan iklan anda ini, anda akan dapati bahawa ada terdapat 3 placement untuk iklan anda ini keluar, iaitu yang pertama desktop, kedua mobile, okey, mobile, dan seterusnya yang terakhir adalah desktop right column. Okey, anda boleh lihat, anda boleh preview macam mana rupa iklan anda ini bila dipaparkan di iklan anda nanti. Jadi untuk page post engagement, saya cadangkan anda remove desktop newsfeed dan juga desktop right column. Fokus pada mobile newsfeed sahaja. Sebab mobile newsfeed boleh menghasilkan respon yang lebih tinggi dan menghasilkan kos yang lebih rendah. Biasanya berdasarkan pengalaman, memang itulah yang terbaik untuk menghasilkan result yang terbaik dari segi page post engagement. Okey, dan seterusnya last sekali anda perlu klik pada review order dahulu. Kan, anda boleh namakan iklan anda ini. Contoh, anda boleh kekalkan nama Shah Alam AI. Okey, anda boleh sembak balik kriteria-kriteria audien, kempen dan sebagainya, dan jika anda sudah bersetuju, barulah anda klik pada place order. Nah, jadi sekarang iklan anda sudah pun siap dan anda selepas ini hanya perlu tunggu sama ada biasanya dalam masa beberapa jam, tapi kadang-kadang boleh memakan masa sehingga 24 jam bergantung pada iklan, tapi biasanya kita tunggu saja beberapa jam dan kita boleh klik continue dan tunggu sehingga iklan anda itu approve. Tapi jika anda mahu buat iklan yang lebih kurang sama dengan cuma ada beberapa perubahan, anda hanya perlu klik pada create similar ad. Jadi itu sahaja yang perlu anda lakukan. Jadi sampai di sini saja untuk tutorial tentang cara membuat page post engagement. Jadi kita akan bertemu untuk modul yang seterusnya. Sekian.
Assalamualaikum.